Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan menjadi tumpuan ramai bagi menyaksikan acara angkat berat Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 yang akan berlangsung dari 19 hingga 23 Ogos ini. Persiapan rapi gelanggang bertaraf antarabangsa sukan itu sudah pastinya menyemarakkan semangat para atlet, terutamanya kontingen Sarawak membawa pingat emas pada tamasya kali ini. Betong turut bersedia menyambut ketibaan para atlet, pegawai dan juga orang ramai yang akan berkampung di bandar itu sepanjang persaingan acara angkat berat berlangsung. Malah pengunjung dari luar, terutamanya bagi mereka yang pertama kali menjejak kaki ke Bandar Betong, akan menemui keistimewaan tersendiri tempat kelahiran Ketua Menteri Sarawak pertama, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan itu. Pernah digelar Mini Putrajaya, kompleks pejabat kerajaan negeri Betong yang tersegam indah di puncak bukit, menjadi simbol kepada pembangunan dan kemajuan struktur pentadbiran bahagian itu. Ia juga menjadi nadi penting bagi mentadbir bahagian Betong pada keseluruhannya. Daerah Betong telah diiktiraf menjadi bahagian Betong pada 26 Mac 2022. Bahagian itu mempunyai keluasan 4,180.8 km persegi dan penduduknya terdiri daripada kaum Iban, Melayu, Cina dan Bidayu. Seiring perkembangan dan tuntutan semasa, pada masa ini terdapat pelbagai institusi pendidikan diwujudkan di Betong. Kerajaan juga telah memperbagaikan inisiatif pertanian moden dan komersial di bahagian itu. Betong menyaksikan pelbagai peristiwa sejarah penentangan pemerintahan Raja Brooke. Kubu Lili, salah satu peninggalan sejarah yang masih kekal pada hari ini, dibina pada tahun 1885 sebagai kubu pertahanan menangkis serangan semasa era pemerintahan Raja Brooke. Kerajaan Sarawak telah mengambil inisiatif untuk membaik pulih semua kubu sejarah yang terdapat di Sarawak. Usaha ini turut melibatkan Kubu Lili, kini dibuka untuk lawatan umum yang menjadi tarikan satu lagi sejarah Bandar Betong. Selain itu, Betong juga terkenal dengan Bukit Sadok yang telah menyaksikan peristiwa sejarah pertempuran di antara Panglima Rentam dan pemerintahan Brooke. Selain mempunyai tempat bersejarah, di tengah-tengah Bandar Betong juga terdapat Pasar Tamu Betong yang menjadi tarikan pengunjung terutamanya pada hujung minggu. Berbagai produk, kraft tangan, hasil laut, hutan dan makanan eksotik yang mungkin sukar ditemui di tempat lain boleh didapati di pasar itu. Kemudahan yang lengkap dan selesa yang disediakan bagi pengunjung menjadikan pasar itu memberi peranan besar kepada peniaga dan penjajah tempatan menjaga pendapatan. Sebut sahaja ikan buntal, sudah pasti terbayang ikan yang berduri, beracun dan tidak selamat untuk dimakan. Di Pasar Tamu Betong, sudah menjadi kebiasaan untuk melihat para peniaga masing-masing sibuk menyiang ikan tersebut sebelum dijual kepada orang ramai. Ini kerana pembeli lebih rasa selamat jika peniaga sendiri yang menyiang ikan buntal. Salah seorang peniaga ikan buntal, Muhammad Afian atau lebih mesra dipanggil Lai, mendedahkan adanya petua tersendiri untuk menyiang ikan buntal. Tidak mendedahkan petua tersebut dengan lebih terperinci, Lai berkata terdapat 6 jenis ikan buntal di mana ikan buntal yang mempunyai mata merah tidak selamat untuk dimakan. Beliau berkata ikan buntal sering mendapat sambutan orang ramai dan beliau dapat menjual sehingga 80 kg sehari, malah pada musim tertentu hingga 100 kg. Kesempatan berkunjung ke Bandar Betong sudah pastinya menjanjikan pengalaman berharga bagi pengunjung luar. Selain dapat melihat dengan lebih dekat peninggalan sejarah seperti Kubu Lili, keramahan penduduk tempatan sudah pastinya memberi keselesaan kepada pengunjung untuk lebih merasai sendiri keharmonian yang sudah lama wujud di negeri ini.